Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan isu yang mana kalau kita lihat di media sekarang ini sangat trending, yang mana juga kita lihat banyak daripada komen-komen rakyat mengatakan bahawa selamat datang ke Sungai Buloh. Jadi apa yang kita lihat di sini apabila mahkamah tak benarkan kes Najib ditangguh ke 3 bulan, iaitu Mahkamah Persekutuan menolak permohonan terbaru bekas Perdana Menteri Najib Razak untuk menangguhkan pendengaran kes rayuan SRC International Sendirian Berhad kepada 3 ke 4 bulan lagi. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat berkata, semua pihak sudah sedia maklum bahawa pendengaran kes ditetapkan pada 15 hingga 26 Ogos ini. Maka di sini kita lihat apa yang Datuk Seri Najib ni selama ini duk pompang-pompang di media sosial yang begitu hebat, yang saya nak ketawa dengar apabila beliau nak menangguhkan kes ini sampai 3 bulan lagi. Kerana Datuk Seri Najib tahu mungkin dalam 3 bulan ni akan berlaku lah pilihan raya. Maka kalau UMNO Barisan Nasional boleh menang, selamatlah sedikit beliau. Jadi ini harapan beliau lah yang kita rakyat semua sudah tahu. Tetapi kita juga perlu tahu bahawa kenyataan yang terbaru Datuk Seri Najib apabila di Perhimpunan Wanita Barisan Nasional, dengan terang-terang kita boleh dengar bahawa beliau kata kalau ada serangan kepada kita ataupun ada orang yang cuba untuk memperandakan ataupun orang yang cuba menghasut, maka dalam media sosial ni dia kata kita cepat-cepat dalam waktu sebelum 3 jam. Jangan sampai keesoknya kita dah pun membalas ataupun kita dah pun menyerang kembali ataupun kita harus menjawab isu-isu itu. Tapi ini isu yang beliau sendiri patut hadapi, cuba ditangguh-tangguh, dilengah-lengahkan lagi. Ini apa hal? Ini nampaklah pembohongan Datuk Seri Najib ni yang sentiasa bertolak dalih, yang pandai spin sana sini. Akhirnya hari ini kes ini memakan diri beliau. Jadi kita akan menunggu sehingga 26 Ogos ni tarikh terakhirnya, tarikh keramat beliau. Sama ada selamat datang ke Sungai Buloh ataupun bagaimana, itu adalah keputusan mahkamah. Tetapi apa yang saya nak lihat di sini bahawa jelaslah beliau selama ini yang spin sana sini bukannya Pakatan Harapan, bukannya Rafizi Ramli, tetapi beliau sendiri yang tidak dapat nak menyelesaikan masalah yang melibatkan diri beliau dengan kes SRC ini. Yang mana di sini saya baca Peguam Bela Hasim Teh Poh Tek sebelum ini memohon pendengaran rayuan akhir Najib bagi mengedepikan sabitan dan hukuman terhadapnya ditangguhkan selama 3 ke 4 bulan. Ini satu tempoh yang panjang. Jadi sebenarnya rakyat dah pun teringin sangat untuk nak mendengar kes ini selesai. Kerana rakyat pun dah muak. Katanya hujah itu aspek undang-undang yang kuat yang berpihak kepada Najib dalam kes rasuah berjumlah 42 juta itu. Kalau kita dengar sebelum-sebelum ini Datuk Seri Najib kata beliau bukannya isu duit, tetapi isu kes Amra. Inilah yang dia spin kepada rakyat. Rakyat pun terkebil-kebil. Amra itu apa dia, rasuah itu apa dia. Tapi hakikatnya benda tu sama saja. Dia punya cerita, dia punya nama lain-lain. Kalau melibatkan kes Amra ini adalah melibatkan duit yang kita didapati oleh bank, pihak bank negara. Dia lihat duit itu diragui di dalam akaun kita ataupun transfer ke mana-mana yang meragui ataupun yang datang daripada kita diragui. Itu adalah kes yang melibatkan Amra dan perlu disiasat. Tetapi beliau ceritanya lain. Jadi mahkamah tolak bukti baru yang beliau nak tunjukkan itu. Di sini juga kita lihat panel 5 hakim yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat sebulat suara menolak permohonan Najib Razak untuk mengemukakan bukti baru dalam kes rasuah SRC International berjumlah 42 juta. Jadi selama ini yang beliau kata beliau tak terlibat dengan kes rasuah, yang mana beliau katakan kes Amra. Di sini kenyataan media yang mengatakan bahawa inilah ayatnya, Najib Razak mengemukakan bukti baru dalam kes rasuah. Kes rasuah bukan kes Amra. Jadi rakyat kena dengar itu, kena faham di situ. Tengku Maimun memutuskan bukti tersebut tidak relevan dengan kes terhadap Najib.
Pihak pembela juga gagal menunjukkan bahawa hakim perbicaraan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali mempunyai konflik kepentingan. Peguam Najib semalam berkata pasukan pembelaan tidak mengetahui tentang dakwaan konflik kepentingan Muhammad Nazlan ketika kes perbicaraan Mahkamah Tinggi. Nah, ini adalah yang dia cuba nak pusing belit. Peguam berkata konflik ini kepentingan bangkit susulan kedudukan Nazlan sebagai peguam di Maybank Investment sebelum ini ketika Maybank didakwa terlibat dalam penubuhan SRC. Selain itu, Tengku Maimun turut mendengar permohonan Najib adalah Ketua Hakim Sabah Sarawak, Abang Iskandar, Abang Hashim, Hakim Mahkamah Persekutuan P. Nalini, Mary Lim, Tiam Suan dan Muhammad Zabidin Muhammad Dia. Jadi mereka-mereka ini hakim yang mempunyai pengalaman yang sangat luas yang akan mendengar apa hujahnya. Menerusi permohonan ini, Najib memohon agar sabitan terhadapnya 1 pertuduhan salah guna kuasa, 3 pertuduhan pecah amanah, jenayah dan 3 pertuduhan pengubahan wang aram. Inilah pengubahan wang aram ni lah yang dia katakan Amra tu. Dia tidak tahu di sini ada 3 pertuduhan pecah amanah, jenayah dan 3 pertuduhan pengubahan wang aram. Wang haram ni lah yang melibatkan rasuah tu. Pada 8 Disember Mahkamah Dewan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi terhadap Najib. Jadi SRC adalah subsidiary 1MDB sebelum menjadi milik penuh Minister of Finance Inc. yang juga milik 1MDB pada 2012. Selain bekas Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, Najib juga pernah menjadi penasihat Emeritus SRC dan pengurusi lembaga penasihat 1MDB. Jadi apabila beliau menjadi Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan, beliau juga menjadi penasihat kepada Emeritus SRC dan pengurusi lembaga penasihat 1MDB. Jadi komplitlah alkisahnya ini. Jadi apapun keputusannya, rakyat sedang menunggu adakah beliau ini nak masuk ke penjara ataupun sebaliknya, kerana harapan rakyat keseluruhannya adalah ingin melihat undang-undang negara kita ini adil. Dan kalau memang didapati bersalah, maka sumbatlah ke dalam penjara. Dan kita tidak boleh bersekongkol supaya kita punya tahap undang-undang, tahap mahkamah kita dilihat oleh rakyat sebagai satu daripada kita punya kekuatan untuk menjamin bahawa kita ni punya undang-undang yang telus, undang-undang yang tidak memihak kepada satu pihak ataupun undang-undang yang adil. Ini adalah harapan rakyat Malaysia. Jadi dalam kes ini saya lihat peratusan Datuk Seri Najib untuk duduk di Sungai Buloh itu sudah dekat, dan saya harap apapun mereka-mereka yang telah pun terlibat ini juga harus kita cari. Contohnya seperti Jolo dan mereka-mereka yang bersekongkol ini harus kita cari, supaya kita tak nak walaupun Datuk Seri Najib itu bersalah, tetapi yang lain tu yang bersekongkol tu harus kita juga memberi mereka pengajaran yang setimpal supaya tidak ada lagi di waktu akan datang berlakunya rompakan wang harta rakyat, yang mana ini adalah amat penting untuk pembangunan negara. So itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Saya harap memberi manfaat kepada kawan-kawan dan sekian, terima kasih.